Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Said Hazrul Lafi bin Said Omar, yang merupakan pensyarah saya yang mengajar di Rasah Al-Aqidah Al-Nasiyah USA 31003. Jadi sebelum itu, ingin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Khalid. Nombor metrik 050992. Merupakan pelajar Usuluddin semester 6. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan memberi sedikit ulasan dan pemahaman saya daripada video kutub ketiga, Af'al Allah makna wajib. Okey, baik. Yang pertama sekali yang saya perolehi daripada syarahan video Ustaz mengenai Af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala sifatnya adalah harus. Tidak boleh untuk kita katakan Allah wajib buat. Tidak boleh mengatakan Allah wajib buat. Okey. Berdasarkan pemahaman saya daripada video tersebut juga, yang mengatakan di dalam kitab Iqtisad fi Aqaid karangan Imam Al-Ghazali, ada 7 perkara yang Imam Al-Ghazali pegang dan beriman. Okey, Imam Al-Ghazali ini mewakili ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Jadi kita akan lihat apa yang dipegang atau yang dan diimani oleh ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang pertama, kami meyakini dengan hujah yang jelas, bukti terang dan nyata bahawa harus Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta apa-apa. Okey, di sini mengatakan bahawa Imam Al-Ghazali, kita ahli sunnah wal jamaah, kita harus berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala harus untuk tidak mencipta apa-apa. Okey, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-Nya, maka tidak harus juga Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taklif ataupun tanggungjawab kepada hamba-Nya. Okey. Siapa mengatakan benda ini, yang mengatakan perkara ini adalah akal yang berkata begitu. Okey, yang kedua, harus untuk Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taklifan atau membebankan hamba-Nya dengan menuntut mereka membuat perkara yang tidak mampu dilakukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala harus untuk memberi beban ataupun tanggungjawab kepada hamba-Nya yang mana perkara itu tidak mampu dilakukannya. Sekiranya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memberi beban tersebut, maka ia bertentangan dengan firman Allah sendiri di dalam Al-Quran, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu lakukan ataupun yang kamu pikul. Okey, yang seterusnya, harus bagi Allah Subhanahu wa taala menyeksa atau menyakiti hamba-Nya tanpa ada alasan atau jenayah yang dilakukan. Di sini pun mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala harus untuk menyeksa dan menyakiti hamba-Nya tanpa ada sebab yang lain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab pun Allah boleh beri seksaan itu kepada hamba-Nya. Seterusnya, tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memberi perkara terbaik untuk hamba-Nya. Okey. Di sini apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah kerana sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak boleh mengatakan Allah wajib memberi yang terbaik kepada hamba-Nya. Kerana kita ini siapa? Kita ini siapa untuk meminta dan mewajibkan Allah untuk memberikan perkara yang terbaik untuk kita? Okey, jadi apa yang
kita perlu tahu adalah apa yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Okey, seterusnya, tidak wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala dengan ketaatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maksudnya di sini, sekiranya kita melakukan solat fardu, kita menunaikan puasa, tidak wajib bagi Allah mengajarkan kita dengan pahala. Kerana itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ini adalah yang maha berkuasa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa. Okey. Seterusnya, persoalannya adalah di sini, kenapa sebenarnya kita harus berbincang tentang perkara ini? Kenapa kita harus berbincang tentang perkara ini? Okey. Kita berbincang, Imam Al-Ghazali mengatakan untuk menjelaskan bahawa tidak ada benda yang mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat sesuatu. Sekiranya ada sesuatu kuasa yang mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat sesuatu, makanya Allah ini lemah. Kita akan nampak Allah ini lemah kerana ada satu benda ataupun kuasa yang lain yang mewajibkan Allah untuk membuat sesuatu. Maksudnya di sini kita hanya mengetahui perbuatan Allah itu, af'al Allah ini hanyalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Di sini kesimpulan yang boleh saya simpulkan, sebenarnya yang pertama, kita kena tahu apa makna wajib. Kalau di sini saya akan memberi 3 makna wajib. Yang 2 makna wajib yang asal adalah, wajib ini kalau ditinggalkan akan menerima kemudaratan. Okey. Wajib yang pertama lebih umum kerana tidak melibatkan akhirat. Contohnya, kita wajib makan, kalau tidak makan kita mati. Itu mudaratnya kalau kita tidak makan. Jadi kita wajib makan. Yang kedua lebih khusus kerana melibatkan akhirat. Sekiranya kita meninggalkan solat fardu, kita akan diseksa di akhirat. Okey. Iaitu yang lebih khusus. Adapun yang ketiga, wajib yang membawa kepada perkara yang mustahil. Sekiranya perkara tersebut tidak dilakukan atau tidak akan berlaku, atau tidak berlaku, ataupun kadang-kadang berlaku. Sebagai contoh, Allah wajib menciptakan hamba-Nya. Sekiranya Allah tidak menciptakan hamba-Nya tadi, maka menunjukkan kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak melakukan hak yang wajib itu. Jadi itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya memberi satu contoh yang lain yang saya petik daripada video tersebut. Seorang pensyarah ini, dia mengetahui bahawa kelas pada esok hari itu adalah wajib. Wajib untuk diadakan. Sekiranya minta maaf, dan pada keesok harinya kelas itu telah dibatalkan, sedangkan perkara itu wajib. Jadinya pensyarah tadi, maksudnya dia tidak mengetahui. Sama juga dengan pelajar lah. Pelajar pun tidak mengetahui bahawa kelas itu tidak dapat diadakan walaupun wajib. Jadi di situ menunjukkan kelemahan, kejahilan bagi manusia. Tapi itu tidak mengapa kerana manusia dapat mengambil sifat tidak tahu itu tadi ataupun kejahilan itu tadi, kerana kita adalah hamba dan kita adalah makhluk. Tetapi sebaliknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya Allah cakap wajib tetapi Allah tidak mengadakannya ataupun tidak melakukannya, makanya menunjukkan kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menunjukkan kejahilan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, wajib terhadap af'al Allah ini tidak ada. Sebaliknya hanya harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu perkara, iaitu af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat kesilapan, saya mohon maaf. Dan mohon untuk memberi teguran sekiranya apa yang
pandangan ataupun komentar ulasan saya daripada video ini kurang tepat, bolehlah untuk memberitahu supaya sama-sama kita membaiki diri, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.